Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright, dah lama tak buat video kat rumah. Okay, tepuk sikit. Okay, apa lagi? Tepuk tangan. Ni tepuk tangan. Salah tekan. Dah lama tak menekan benda ni. Okay. Hari ni nak sembang pasal satu topik yang boleh dikatakan hangat juga ni. Hangat. Okay, apa nama ni? Di mana MB Johor, okey, Menteri Besar Johor ada keluar kenyataan, okey, di mana kita yang bekerja di dalam ekonomi gig ni tak patut buat dia sebagai kerja tetap lah. Okey, benda ni patut jadi sampingan sahaja. Kan, sebab katanya bila kita buat apa nama ni, kerja ekonomi gig ni, tak ada simpanan katanya. Cakap aku tak tahulah MB ni cakap tak ada study dulu ke. Kau main cakap aja ke, aku tak pastilah. Tapi aku minta maaf YB, rasanya YB tak study dululah benda ni. Okey, kalau nak kata kami yang buat apa nama ni, ataupun kami yang bekerja dalam sektor ekonomi gig ni, okey, ada banyak je lagi kerja-kerja yang pun kata dia punya gaji banyak, tapi kalau tak ada simpanan pun boleh ke laut juga. Contoh, kita boleh ambil ejen insurans, orang yang jual MLM kan, ejen hartanah, property agent, yang itu gaji memang puluh ribu, ratus ribu babe sebulan. Ni kau cerita sebelum PKP lah kan. Dia dah time sekarang ni mungkin slow sikit, tapi masih boleh buat duit babe. Yang itu pun, yang jenis-jenis itu pun, kalau kata walaupun kalau kata ejen insurans yang melalui direct daripada macam bank, contoh macam Maybank, dia jual contoh ejen dia jual Etika kan, macam public adalah insurans dia ikutlah. Yang contoh ada ejen yang ada carum EPF, Pekeso semua kan, yang mana ejen yang jual banyak insurans tu, yang tu jenis freelance tu mungkin tak ada. Tapi kalau kata walaupun yang ada EPF sok-sok apa bagai tu, kalau kata dia apa nama ni tak plan kewangan dia, sama juga babe, ke laut juga kan. Salesman kan, sales girl, contoh yang korang tengok dekat salesman dekat, contoh kita ambil KLCC, Pavilion. Kau ingat gaji sikit-sikit kerja kat dalam tu. Gila tu. Salesman atau sales girl, aku bagi tahu korang gaji dia orang sebulan paling sikit 2,000. Paling sikit. Ni cerita salesman dengan sales girl je tau. Salesman, sales girl, gaji dia yang ataupun saya cerita yang buat sale lah. Okay, yang kau tengok yang bila kau masuk kedai tanya kau nak apa tu bagai kan. Yang tu 2,000 paling sikit lah, banyak boleh pergi sampai 5. Tengok kerajinan ataupun luck dia orang untuk buat sale bulan tu. Itu yang buat sales Dia punya eksekutif boleh pergi 10. Dia punya apa, manager ke apa bagai, boleh pergi sampai 15,000 sebulan babe. Yang tu ya, of course memang cakap lah, kerja tu memang ada apa kata, ada EPF sok-sok lah. Tapi sekali lagi aku cakap, kalau kata dia orang tak plan juga kewangan dia orang, sama juga ke laut. Sebab okey, kita ambil orang yang dah pencen yang dapat dia punya, tak kisahlah pencen kerajaan ke kan, pencen swasta. Kalau pencen swasta dapat duit EPF lah kan, yang pencen kerajaan dapat duit apa, gratuity kan. Kalau tak plan pun duit tu kurang dari 2 tahun habis babe. Tu yang ada kononnya ada simpanan tu. Kan, tak pandai manage duit. Ni aku cerita kerja sebab MB Johor tu seolah-olah dia bagi dekat orang yang dekat ekonomi gig ni je yang apa orang kata, kononnya tak ada masa depan, kononnya. Okey. Mana lagi? Contoh driver lori, driver kontainer,
yang bawa kren tinggi-tinggi tu. Member aku bawa kren gaji sebulan 15,000 babe. 15,000. 15,000 tu sebulan. Tapi tu ada kerja dia kata boring sikit lah. Sebab bila kau dah naik crane tu, dan naik atas tu memang kena bawa siap-siap power bank, makan dan benda semua. Sebab kat atas tu bila tak kau nak kencing apa, nak turun bawah tu lama babe. Memang lama. Sebab tu kat atas tu kau kena standby je benda semua. Bila orang radio ni nak angkat apa benda barang ni, baru dia alih crane angkat. Kerja macam tu 15,000 babe. Kerja offshore kan, yang kerja apa nama ni, selam beja lah, benda shell lah, benda offshore ni semua kita tahu kan. Gaji memang banyak. Yang orang-orang ni kau tak nak pula cerita kan. Yang cuci bangunan, yang cuci bangunan tu pun sama. Aku tak pasti dah PKP ni, aku rasa tak ada kot cuci bangunan. Tapi sebelum ni aku ada member aku kerja cuci bangunan. Tinggal lagi cakap kau gayat tak. Member aku ada, tak silap aku dia ada kerja. Lepas tu dia punya company tu ada cari, memang gaji dah agak tinggi. Member aku tanya tu, kau gayat tak? Gayat aku gila. Contoh cuci KLCC tu, wow. Itu pun berapa puluh ribu tu bulan. Kau tu kerja-kerja yang apa nama ni, yang lain-lain ni kan, kau tak nak sembang pula kan. Ini kita tak cerita lagi geng-geng ni duk lagi cukai lah kan, tak bayar zakat lah, tak cerita lagi kan. Contoh kita ambil contoh macam Grab. Walaupun tak ada, dia tak buat untuk apa nama ni, untuk LHDN, tapi at least dia buatkan potongan zakat tu. Setiap bulan potongan zakat at least ada. Lepas tu apa lagi ni, contoh macam EPF pun ada melalui Grab lah. Siapa yang buat carum melalui Grab kan, ada. So je yang sebelum ni ada kan. Lepas tu bila dah apa nama ni, yang penjana gig tu ada stop sekejap. Lepas tu sekarang dah habis. Aku rasa tunggu batch yang last ni habis kot, baru sambung balik lepas ni. Aku yang tu je, yang so je tak ada lagi. Tapi EPF setakat ni alhamdulillah ada dengan zakat kan. So sekarang ni bila dia attack tu, kata seolah-olah MB ni bercakap macam benda yang kita orang buat ni tak ada, apa kata, tak ada masa depan. Kononnya kan. Orang dah beli rumah, orang dah pergi haji kan, buat benda ni. So aku tak tahulah kenapa apa nama ni, yang buat kita yang bekerja dalam ekonomi gig ni dipandang sangat sebelah mata babe. Aku tak tahu kenapa. Walaupun duit kita lebih kurang juga macam orang-orang yang aku cakap tadi. Kalau rajin lah kan. Contoh kalau buat Just Grab, kalau rajin sebulan boleh pun kata 5 ke 8 ribu. Contoh kalau rajin. Ni cerita sebelum PKP lah. Okay, 5 ke 8 ribu. So kalau kata kau buat premium, lagilah. Premium jangan cerita. Game-game diorang ni lagi teruk kan. Tapi itulah, aku tak faham kenapa MB Johor ni tu yang aku tak tahu nak jadikan point untuk apa nama ni, untuk pilihan raya akan datang ni kan. Sebab dia setiap kali pilihan raya mesti ada benda yang dia usik kan. Jadikan topik tu panas kan. Contoh bila nak pilihan raya ke apa ke, ada je apa nama ni, isu-isu perkauman akan dimainkan. Contoh macam baru ni apa nama ni, boleh kata ada apa yang 2 orang budak Hindu tu kata dicolek dekat Perlis ke apa dah kan. Yang tu korang boleh tengok ceramah Ustaz Mazhar tu, kata dicolek lah apa bagai. Padahal budak tu elok je, bapak budak tu hantar nak peluk Islam apa bagai, tak ada pun colek. Dia kes dia jadi macam mana ni cakap. Aku bercerita juga pasal kes tu. Cerita dia secara asasnya, bapak tu datang bawa anak dia pergi ke Perlis nak peluk Islam, dan memang anak-anak dia pun nak.
Kan tanya anak dia pun memang nak, mak dia tak ada dalam cerita ni sepatutnya. Okey, lepas tu bila bapak dia ni masuk penjara, kes apa aku tak apa nak ingat sangat. Tapi ada kes lah bapak dia ni masuk penjara. Kau bayangkan mak dia ni dah lama tak tengok anak dia ni. Entah mana datang ribut benda, tiba-tiba datang nak balik budak-budak ni dan nak budak-budak ni peluk Hindu balik ke apa tah bagai macam itulah cerita. Dan tiba-tiba keluar pula cerita yang budak-budak ni diculik. So tu kejap bila nak pilihan raya je mula cerita. Aku tak faham lah lali politik ni dia punya game macam mana. So sekarang ni e-hailing punya ni tengah apa kata tengah top. Dia attack kita je. Itu aku cakap dia sepanjang kau perasan boleh kata 5 tahun kebelakangan ni lah, apa-apa benda semua e-hailing kan. Insurans e-hailing tu aku sekarang ni tengah kes tengah hangat diperdebatkan insurans e-hailing. Kenapa kita dah ada insurans kereta tu nak lagi insurans e-hailing? Dah cover dua benda. Sekarang ni benda tu tengah hangat diperdebatkan dekat Facebook tu tengok. Kan aku tak faham lah. Nak pilihan raya je macam-macam. Padahal kan, contoh yang ahli politik yang sibuk nak main perkauman. Padahal kita Melayu, Cina, India dan lain-lain ni, kita duduk kat sini dah elok kot. Kan kau perasan tak? Kan kita duduk kat Malaysia ni kita elok kot. Kau perasan tak? Bila nak pilihan raya kan, mesti ada yang suka main sentimen perkauman, sentimen agama. Mesti nak kita ni jadi bergaduh. Mesti. Aku pun tak faham kenapa kau yang ahli politik ni nak sangat orang bergaduh. Kenapa? Kau bongok ke apa? Geramnya aku. Kan? Aduh, cari benda lain lah, benda yang patut diperjuangkan. Perjuangkanlah. Contoh daripada kau kata kita orang yang bekerja dekat ekonomi gig ni tak ada orang kata kononnya tak ada masa depan. Buatlah something kan, perjuangkanlah benda yang boleh membela nasib orang muda yang buat benda ni, yang suka buat benda ni. Sebab benda ni senang. Aku rasa sekarang ni orang dah memang tak suka pergi kerja masuk pukul 8 balik pukul 5 babe. Budak sekarang ni yang tua-tua yang muda tak apa nak tua tak apa nak muda, dia pun tak suka kan, yang muda lagi daripada aku kan. So tu aku cakap, daripada kau sibuk cakap kononnya tak ada masa depan ni, fikirkan sesuatu untuk bela nasib orang yang bekerja dalam ekonomi gig ni. Itu yang betul kan. Buat satu garis panduan kan, supaya semua syarikat yang terlibat dalam ekonomi gig ni boleh ikut. Sambil tu kerajaan boleh juga mesti nak punya kan. Jadi dapatan untuk kerajaan. Itu sebenarnya. Tapi itulah aku lagi panjang aku cakap. Geram lah. Dia dah tak ada benda lain. Itulah diusiknya. So tu je lah bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.